Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. والصلاة والسلام على رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Yang saya hormati, lagi saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Awang selaku pengacara majlis kita pada malam ini. Yang saya hormati juga saya kasihi sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Razi, Ustaz Saudi, ada Ustaz tadi. Seterusnya kepada Tuan Haji Noman dan semua pimpinan Qiyadah Pertama Negeri Pahang, tuan-tuan dan puan-puan, para peserta ataupun pada delegasi yang menyertai misi dakwah kali ini yang kita namakan sebagai ziarah ataupun kembara mahabbah, yang mana ianya merupakan satu program yang saya kira akan memberi manfaat bukan saja kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai program ini, ianya juga akan memberi manfaat kepada setiap perkampungan masyarakat orang asli yang dikunjungi oleh tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan hasil usaha yang seumpama ini akan diberkati dan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana niat ataupun intention, kalau masalah cakaplah, niat ataupun gharat kalau orang Arab cakap, tujuan kita melaksanakan ziarah ataupun kembara mahabbah ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menyebarluaskan kefahaman tentang agama Islam, cantiknya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat perlu masyarakat kepada akidah yang dinamakan akidah tauhid agama Islam ini untuk sama-sama kita anuti. Bukan saja kita anuti agama ini, bahkan kita mempertahankan dan memperkasakannya. Jadi mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberkati program tuan-tuan dan puan-puan, memelihara tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai kembara ataupun ziarah mahabbah ini, dan dikurniakan ilmu, pengalaman serta juga keberkatan dalam misi ini. Alhamdulillah, kita sekarang berada di awal bulan Muharram, yang mana baginda Nabi SAW menyifatkan bulan Muharram ini adalah sebagai bulan Allah. Di sana terdapat 4 bulan yang mana sangat mulia bulan ini. 4 bulan ini diharamkan berperang padanya. Bukan saja pada masa baginda Nabi SAW, ini juga terjadi pada masa zaman jahiliah dahulu lagi. Justru tuan-tuan, bulan Muharram ianya adalah satu bulan yang sangat mulia bagi kita umat Islam, yang mana kita patut meraihkannya dan mengambil iktibar daripada perkara-perkara yang ada di dalam bulan Muharram ini. Jadi, mengapa dinamakan Muharram? Muharram itu maksudnya yang diharamkan. Artinya bulan yang diharamkan. Apa yang diharamkan padanya? Yang diharamkan padanya ialah menumpahkan darah, yakni peperangan. Yang diharamkan padanya adalah memutuskan silaturahim.
melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ataupun membuat perkara-perkara yang keji. Artinya apa saja perkara yang hina, perkara yang berdosa, perkara-perkara yang dinilai oleh kemanusiaan sebagai tidak elok, maka ianya tidak sayugia dilakukan dalam bulan Muharram ini. Jadi, bila kita sebut bulan Muharram ini, biasanya kalau kita di Malaysia, masyarakat Islam di Nusantara, apa yang terlintas dalam kepala mereka? Bila sebut bulan Muharram ini, pertama sekali, buat bubur Ashura. Betul tak? Sebenarnya bubur Ashura ini bagus. Kerana aktiviti memasak bubur Ashura ini dapat merapatkan ikatan silaturahim sesama kita. Kerana apa? Kerana mana ada orang buat bubur Ashura seorang-seorang dekat rumah, betul tak? Tak buatnya, walaupun dia tu pakar masak Ashura. Contohlah, Ustaz Jaafar kita, bila nak buat dekat apa ni? Dekat surau dia yang lead. Letak rempah tu, letak ni artinya. Tapi dekat rumah dia suruh buat, dia buat takkan buat punya. Ya? Mengapa bubur Ashura ni jadi bila kita buat ramai-ramai? Kerana adanya kemuafakatan, kerana adanya kesepakatan, kerana adanya keharmonian, kerana adanya bantu-membantu. So itulah perkara yang cantik di sebalik rahsia yang tersembunyi di sebalik bubur Ashura. Ya? Kemudian bubur Ashura tu bila dah masak satu kita boleh makan. Sedap rasanya. Ya? Siapa tak suka bubur Ashura tak tahulah, saya suka sangat bubur Ashura ni. Ya? Artinya di samping kita boleh menjedekahkan hasil penat lelah kita bergotong royong, kita boleh merapatkan ukhuwah sesama dengan kita. Di samping itu kita boleh mengimbau peristiwa-peristiwa kebesaran Islam. Kalaulah orang dulu mengaitkan bubur Ashura ini dengan Nabi Nuh alaihi salam. Setelah mana bahtera baginda Nabi Nuh mendarat, setelah banjir besar tak ada benda yang dia nak makan. Akhirnya dicampur semua sekali barang-barang yang ada tu, dikacau menjadi bubur Ashura. Itu mengikut ceritanya. Ya? Tapi itu bukan satu perkara yang besar di dalam agama Islam. Bulan Muharram, tuan-tuan, bukan bubur Ashura sahaja. Bulan Muharram ini kita kena ubah cara kita menyambut bulan Muharram. Bulan Muharram ini untuk membesarkannya adalah pertama sekali dengan peristiwa Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dinamakan Ma'al Hijrah? Mengapa Ma'al Hijrah itu diletakkan pada bulan Muharram? Ya? Hijrah Rasul inilah perkara yang paling besar yang perlu dimasukkan dalam minda kita. InsyaAllah pada malam ini saya akan cuba kupas berkenaan dengan hijrah. Dan apakah hikmah di sebalik bulan Muharram? Apa yang penting dalam bulan Muharram ni? Saya tanya kepada tuan-tuan dan puan yang hadir ni, apa dia? Ialah kita berpuasa pada hari Tasu'a dan juga Ashura. Ashura yang kita buat hari Ashura tu sebenarnya hari yang disunatkan kita berpuasa padanya. Baginda Nabi SAW beritahu kita, sekiranya sesiapa yang berpuasa pada hari Ashura itu, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Setahun dosanya yang sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sehari kita berpuasa. Ya? Peristiwa ini berlaku tatkala mana orang-orang Yahudi meraihkan hari Ashura. Dan baginda Nabi SAW bila melihat peristiwa ini berkata, ya, bertanya kepada Yahudi, mengapakah kamu meraihkan hari Ashura ini? Kerana kami mengingati akan kemenangan Nabi Musa alaihi salam ke atas Fir'aun. Lalu baginda Nabi SAW berkata, kamilah kaum yang lebih berhak kepada Nabi Musa. Lalu baginda Nabi SAW menyuruh umatnya berpuasa pada hari Ashura ini. Dan digalakkan lagi kita berpuasa pada hari Tasu'a. Tasu'a ni hari yang ke-9. Tis'atun. Ashura ni asyaratun. Hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Dinamakan Ashura ataupun asyaratun. Manakala hari yang ke-9 itu dinamakan Tis'ah dalam bahasa Arab. Dinamakan Tasu'a. Jadi berpuasalah kita pada hari Tasu'a dan juga hari Ashura. Maka ini diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran yang sangat besar. Ya, lebih besar daripada pahala kita bergotong royong buat bubur Ashura. Kerana ianya disyariatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah bubur Ashura tadi tidak disyariatkan, elok kita buat, ya. Elok ni tadi pasal apa? Kerana boleh merapatkan ukhuwah, boleh lagi orang khabar kita berkenal-kenalan antara satu sama lain.
Yang paling penting sekali, boleh kita makan bubur betul lah ya. Itu yang paling penting. Kalau tidak, tak dapat nak masa bubur Asyura kalau tak nak buat ya. Baik. Jadi bulan Muharram yang kita berada padanya sekarang ini merupakan awal bulan Islam. Ya, merupakan awal bulan Islam. Jadi sebab itu kalau kita tengok heboh dekat viral dekat FB ke mana-mana lah kita tengok tentang orang yang tidak bersetuju dengan sambutan yang dilakukan oleh kebanyakan majoriti umat Islam di Malaysia tentang membaca doa pada awal tahun dan membaca doa pada akhir tahun. Mereka mengatakan perkara ini adalah perkara bid'ah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan bahawa perkara yang bid'ah itu bukan perkara yang tidak dibuat oleh Rasul. Tetapi perkara yang bid'ah itu adalah perkara yang tidak ada nasnya. Tidak ada ulama yang menggalakkannya. Artinya, tuan-tuan, apa hukum membaca doa? Saya tanya awal, apa hukum membaca doa? Membaca doa hukumnya disunatkan. Dan sekiranya tidak ada nas daripada mana-mana Al-Quran mengharamkan kita membaca, jangan kamu baca. Rasulullah kata doa awal tahun ataupun akhir tahun. Itu betul. Warid daripada kata-kata Rasulullah. Ya, sebab banyak perkara-perkara yang tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dibuat oleh sahabat. Ya. Ada juga yang tak dibuat oleh sahabat tetapi dibuat oleh para tabi'in, para tabi'in, para ulama, dan ini termasuk daripada kategori ataupun ijtihad para ulama yang mengatakan baiklah kita mengadakan sambutan awal Muharram ini, mudah-mudahan ya kita berharap kita membaca doa ni mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita yang sudah-sudah selama 1 tahun ini. Dan dengan membaca doa di awal tahun kita harap Allah Subhanahu wa taala memandu hala tuju kita ke jalan yang dia redai. Kita dapat keredaan Allah. Elok ke tak elok? Jawapan dia elok. Tanya orang yang berakal, semua jawab elok. Ya. Jadi apa bid'ahnya? Tidak ada bid'ahnya. Bid'ah itu ialah perkara yang diharamkan oleh syariah. Bila mana kita buat satu perkara itu, maka syariah mengharamkannya. Tidak warid. Artinya tidak ada Al-Quran yang mengharamkannya dan tidak ada hadis Nabi yang mengharamkannya. Maka kita boleh melaksanakannya. Ini untuk pertanyaan bagi bid'ah. Kita tak buat bid'ah sebab viral banyak-banyak orang tanya. Jadi jawab sekaligus je ya. Artinya benda yang harus al-aslu fi kulli syai'. Ya, kalau kita mengikut kaedah usul fiqh, asal bagi setiap sesuatu itu adalah harus, melainkan datang kepadanya ayat-ayat ataupun nas-nas yang mengharamkannya. Ya. Sebab itu banyak perkara Nabi, perkara yang dibuat tak dibuat zaman Nabi tapi dibuat oleh para sahabat. Seperti mana? Bilal bin Rabah. Yang bagaimana ada dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apakah rahsia kamu yang menyebabkan aku dengar sepatu kamu berada di syurga ketika aku di Isra' dan Mi'rajkan? Artinya sepatu Bilal lah dah didengar oleh Rasulullah di sana. Apa hebatnya amalan Bilal? Lalu Sayyidina Bilal alaihi salam menjelaskan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, wahai Rasulullah, tidaklah aku mengambil wuduk melainkan aku selepas wuduk itu aku solat 2 rakaat yang dinamakan sebagai solat sunat wuduk. Ya, solat sunat wuduk baginda Sayyidina Bilal buat. Itu menyebabkan menaikkan dia punya kelebihan dia, makam dia kerana dia membuat sesuatu. Adakah baginda Rasulullah suruh? Tak suruh. Tapi Rasulullah mengakui apa yang dibuat oleh Sayyidina Bilal. Ya? Kemudian tengok tuan-tuan, macam seperti sembahyang sunat tarawih yang kita buat. Zaman Rasulullah tak buat secara berjamaah. Tapi berjamaah yang mengumpulkan tarawih ini dibuat oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ialah ini. Bid'ah yang aku lakukan ini. Sayyidina Umar berkata bid'ah. Itu sesuatu perkara yang tak dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ianya dibuat oleh Sayyidina Umar, maka benda itu baik. Jadi tuan-tuan, jangan ada keraguan. Ya. So perkara yang baik boleh kita laksanakan, boleh kita teruskan, tak ada masalah. Selagi mana, dan ulama-ulama kita ya, ulama-ulama di Nusantara ini bukanlah kecil-kecil punya ulama. Ulama-ulama yang terdahulu menggariskan perkara ini, menganjurkan supaya kita mengadakan perkara ini kerana mereka tahu di situ ada kebaikan daripada apa yang kita lakukan. Jadi,
Baik, kita kembali kepada ma'al hijrah. Apa makna ma'al hijrah? Kalau saya tanya seorang-seorang ni apa makna ma'al hijrah, kita selama ni sambutan ma'al hijrah, sambutan ma'al hijrah. Apa makna ma'al hijrah? Siapa volunteer nak jawab, angkat tangan? Ustaz yang ceramah ke suruh orang ceramah ni ke apa? Kita jemput dia ceramah, dia suruh kita pula ceramah. Tak hati suruh Ustaz. Kalau tidak, tuan-tuan tidur kan? Maklumlah, dah berenang dengan air dalam sungai tadi kan? Berenang dalam sungai tadi, lepas tu letih, duduk pula dengar ceramah, dengarlah jawabnya. Dengarlah. Jadi artinya ma'al hijrah, saya tak payahlah tuan-tuan jawab, saya tolong jawab untuk tuan-tuan. Ma'a itu bahasa Arab, hijrah juga maksudnya bahasa Arab. Ya, ma'a artinya bersama. Hijrah ni maksudnya, hijrah dah jadi bahasa Melayu, artinya meninggalkan. Hijrah ni maksudnya beralih daripada satu tempat ke satu tempat, berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, meninggalkan satu tempat kepada satu tempat, ataupun kita dah sebut sebagai hijrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maksud hijrah ni ya, itu dari segi bahasanya meninggalkan ataupun berhijrah. Dari segi istilahnya ialah perpindahan baginda Nabi SAW, hijrahnya baginda Nabi SAW daripada Makkatul Mukarramah, tempat kelahiran baginda Nabi SAW, ke Madinah Al-Munawwarah. Berapa lama baginda Nabi SAW mengambil masa untuk berjalan daripada Mekah ke Madinah? Siapa tahu? Selama 8 hari, tuan-tuan. Berapa jarak kilometer di antara Mekah dan Madinah sekarang? Sekarang ni kalau naik kereta 4 jam, 5 jam boleh sampai. Sebab highway. Zaman Rasulullah dulu berhijrah jalan kaki. Ada yang naik unta. 8 hari Rasulullah nak sampai ke Madinatul Munawwarah. Jadi jaraknya ialah lebih kurang 500 km kalau diukur sekarang ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak tahu? Mengapakah baginda Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu alaihim, sanggup meninggalkan tanah tumpah darah mereka, sanggup meninggalkan sanak saudara, sanggup tinggal ayah, sanggup tinggal ibu, sanak saudara, sanggup meninggalkan harta benda mereka, sanggup meninggalkan segala kesayangan-kesayangan mereka di sana. Apa yang telah mereka usahakan selama bertahun-tahun. Contoh macam kita lah. Contoh macam kita ni, disuruh berhijrah, berlaku peperangan, terpaksa berhijrah. Macam mana orang Myanmar tu, yang dibuat oleh mereka ni, diasak ataupun dibunuh oleh juta tentera Burma, dan juga disembelih oleh para sami-sami Buddha yang berada di sana. So mereka terpaksa menyelamatkan nyawa mereka, melarikan diri ke tempat-tempat ataupun negara-negara yang berhampiran dengan mereka. Itu nama juga hijrah. Ya, tapi tuan-tuan, mengapa baginda Nabi SAW sanggup berhijrah? Yang paling penting sekali, kita kena tahu perkara ini. Baginda Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu alaihim, berhijrah kerana ingin menyelamatkan iman dan Islam. Inilah dua perkara yang amat mahal. Lebih mahal daripada nyawa kita, lebih mahal daripada harta benda kita, lebih mahal daripada sanak saudara kita, lebih mahal daripada apa yang kita sayangi. Apa dia? Iman dan Islam. Kerana imanlah baginda berhijrah, kerana Islamlah baginda berhijrah, kerana untuk menyelamatkan iman baginda sanggup berhijrah, kerana sanggup untuk menyelamatkan Islam baginda dan para sahabat radhiyallahu alaihim sanggup meninggalkan kota Mekah yang mereka sayangi. Jadi tuan-tuan, perjuangan baginda Nabi SAW, hijrah yang dibuat oleh baginda Nabi SAW adalah satu hijrah yang mesti kita ingati. Bersama-sama dengan Nabi, tu bersama-sama dengan Nabi, maksudnya bersama-sama dengan baginda Nabi SAW, bersama-sama dengan para sahabat yang berhijrah bersama Nabi SAW, kita menghayati roh hijrah baginda Nabi SAW, iaitu roh yang meletakkan
Islam dan iman di atas segala-galanya. Tidak ada perkara yang lebih baik, lebih molek, lebih berharga, lebih bernilai, yang mesti kita pertahankan, melainkan iman dan Islam kita. Sekalipun nyawa kita, harta kita, masa kita, kedudukan dan pangkat kita, untuk ditukarkan dengan Islam dan iman, tidak kita tukarkan sekali-kali. Kita mesti mempertahankan iman dan Islam yang ada pada diri kita sehingga ketitisan darah kita yang terakhir. Inilah yang digambarkan oleh baginda Nabi SAW, yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ruh kebersamaan kita, itulah kita kena bersama. Kita kena menghayati. Mengapa menghayati? Diberi cuti, dibesarkan hari yang disebut sebagai Ma'al Hijrah ini, kerana terdapat padanya satu peristiwa yang sangat besar di dalam sejarah Islam, yang mana kita mesti menghayati peristiwa ini. Bagi orang-orang yang tak faham, dia seronok cuti je, Ma'al Hijrah cuti je ya. Lepas esok seronok buat bubur Ashura. Habis gitu je lah. Seronok cuti, seronok makan ya. Sebenarnya di sebalik peristiwa Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tersembunyi satu hikmah yang sangat besar, yang mesti kebersamaan, mesti ada dalam setiap sanubari kita, mesti ada dalam diri kita, mesti ada dalam minda kita. Sentiasa memikirkan, ya Allah, macam manalah Rasulullah dulu sanggup bawa anak-anak yang kecil-kecil ini berhijrah. Rasulullah saja berjalan selama 8 hari, tuan-tuan dan puan-puan. Punyalah dahsyat merentasi padang pasir yang jaraknya 500 km. Kita ni daripada Kuantan ke Jegantuk ni baru 130 km. Itu pun naik kereta lah. Itu pun letih lah. Sampai-sampai masuk dalam sini, tuan-tuan nak tidur. Saya lah. Itu pun kereta anak tolong bawa maklum orang dah tua je mana. Orang dah tua stamina ni tak kuat lah. Macam awal lain lah. Ustaz awal kita dia sentiasa gagah dia Formula 1. Dia tak boleh lah Jadi artinya kalau macam mana Malik, Malik dia memang gagah sebab dia tokek kelulut. Tokek kelulut, makan kelulut setiap hari, power dia lain macam artinya kita ni gurauan je ya, janganlah berasa hati pula kan ustaz ni pula ada pula menyebut nama saya dalam ceramah dia. Malik mana Malik? Angkat tangan Malik. Ada. Alhamdulillah, ingatkan tidur dekat ni sebab muka tak nampak Alhamdulillah. Artinya tuan-tuan, kebersamaan kita bersama-sama dengan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in di atas semangat hijrah tu tadi, mesti kita tahu. Mari kita tengok sebelum saya pergi kepada hijrah ni. Jadi, sebelum berlakunya peristiwa hijrah ni, apa yang menyebabkan berlakunya peristiwa hijrah? Ini alang-alang kita ni, kita ambil lah sedikit sejarah. Yang malam ni kita cerita sejarah. Kalau cerita ni, tuan-tuan insya-Allah tak mengantuk. Kalau saya terus masuk dalam ceramah ni kan jawapannya, ramailah yang balik-balik rumah. Duduk sini, duduk atas ni, atas kursi. Rupanya, balik rumah. Berat, nanang. Baik. Sebelum peristiwa hijrah baginda Rasul SAW, ada beberapa peristiwa yang menyebabkan berlakunya akan hijrah. Apakah peristiwa yang pertama? Peristiwa yang pertama ialah adanya tekanan yang sangat kuat di kalangan kaum musyrikin Mekah terhadap orang-orang Islam di bawah pimpinan baginda Rasulullah SAW. Itu perkara yang pertama. Ya, setelah kewafatan Sayyidatina Khadijah, isteri baginda Nabi SAW yang pertama, dan wafat pula pak saudara Nabi Abu Talib, orang yang paling kuat, dua bangsawan yang paling kuat yang disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Bila kedua ni meninggalkan Rasulullah, jadi tekanan orang-orang Quraisy ni makin bertambah hebat. Sebab pada masa itu jumlah orang-orang yang menganut Islam sudah makin meningkat. Jadi memberi ketidaksenang hati kepada kaum kafir Quraisy, lalu mereka melakukan tindakan provokasi dan penderaan terhadap orang-orang Islam yang ada pada ketika itu. Ya, itu yang pertama. So yang kedua, berlakunya apa yang disebut sebagai
Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah ni ada dua. Bai'ah Aqabah ni ada dua. Bai'ah Aqabah yang pertama, iaitu golongan pertama daripada orang-orang Islam Madinah yang telah memeluk agama Islam, datang berjumpa dengan Nabi SAW, menyatakan taat setia mereka kepada baginda Rasul SAW. Kemudian geng-geng ni balik. Geng-geng ni balik berdakwah pula. Ada pula golongan-golongan yang lain yang memeluk agama Islam datang lagi ke Mekah untuk bertemu dengan baginda Nabi, melakukan bai'ah. Ini bai'ah Aqabah kedua. So cetusan daripada bai'ah Aqabah kedua inilah ketua daripada orang-orang Ansar. Orang Ansar ni siapa dia? Mereka ataupun penduduk Madinah, dinamakan Ansar. Apa maksud Ansar? Orang yang menolong, orang yang membantu, iaitu Ansar. Manakala yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu dinamakan sebagai apa? Itu disebut sebagai Muhajirin. Muhajirin dan Ansar. Selama ni kita dengar Muhajirin Ansar, Muhajirin Ansar. Artinya satu istilah yang disebut Muhajirin ialah orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, iaitulah Rasulullah dan juga para sahabat baginda. Manakala Ansar ialah golongan yang membantu orang-orang Muhajirin. Kita tahu cerita dia bila sampai di sana. Orang-orang Ansar ni bagaimana menawarkan apa yang ada pada mereka. Siapa yang ada rumah 2-3 biji, dia lepaskan rumah ni bagi pada sahabat-sahabat dia. Siapa ada kedai, dia beri kedai. Ada harta, dia bagi harta. Begitulah pengorbanan orang Ansar. Sehingga kan yang ada isteri, dia kata, wahai sahabatku, aku ada beberapa orang isteri, kau boleh pilih yang mana nanti aku ceraikan, kau ambil lah isteri aku. Sampai tahap tu. Hebatnya orang Ansar ni berkorban untuk membantu orang-orang Muhajirin. Jadi kita tahu Muhajirin ni orang yang berhijrah bersama dengan Rasul daripada Mekah. Ansar ialah orang-orang yang penduduk asal Madinah. So datang golongan Ansar yang kedua dalam bai'ah Aqabah yang kedua. Dan pada masa itulah ketua kepada golongan Ansar ini menawarkan kepada baginda Nabi SAW agar berhijrah ke Madinah. Dia kata, ya Rasulullah, ya, orang Islam makin bertambah ramai, ya, dimaklumkan kepada Rasulullah, orang Islam makin bertambah ramai di Madinah, dan penduduk Madinah ni sangat berhasrat sekiranya Rasulullah itu datang duduk bersama dengan mereka. Ini lawaan daripada ketua kaum Ansar yang datang pada bai'ah Aqabah yang kedua. Dan yang ketiga, ini banyak dia punya dia, saya sebut 2-3 perkara yang penting lah, supaya kita tahu asal muasal mengapa berlakunya peristiwa hijratul Rasul SAW ini. Baik. Yang ketiga ialah kemuncak daripada peristiwa ini ialah perancangan untuk membunuh baginda Nabi SAW. Yang mana orang kafir Quraisy berhimpun di Dewan Bani Saqifah, Bani Sa'adah kalau tak silap saya. Mereka berhimpun semua kabilah-kabilah Arab, yang mana pada masa itu dicadangkan. Siapa yang mencadangkan? Supaya dia orang memang dia nak bunuh Rasulullah, tapi teknik dia tak tahu. Ada yang kata bagi makan racun, ada yang kata tembak dengan secara, ada yang kata upah pembunuh, upahan, ada yang kata panggil orang luar supaya tak dapat dikenal. Sebab Rasulullah ni dia diprotek juga oleh kaum dia, sebab dia adalah orang berdarah Quraisy. Quraisy mesti marah punya. Jadi artinya kalau tahu orang ni kabilah ni bunuh Nabi, artinya kaum-kaum dia mesti nak tuntut bela. Jadi datanglah Iblis memainkan peranan. Ini rahsia tuan-tuan. Pada masa itu dia merupakan sebagai seorang ketua kabilah orang Arab, datang masuk dalam perhimpunan itu. Dialah yang memberi cadangan. Dia kata apa? Kalau kamu tak mau terpalit dengan pembunuhan Nabi, maka kamu kena lantik setiap orang daripada kabilah yang ada ni, hantar seorang wakil pemuda dia. So kalau kena, dia kata bukan seorang, semua kena. Jadi kaum Quraisy tak akan mampu untuk memerangi kaum-kaum yang lain yang banyak ni. Oh, masuk akal juga. Idea yang dilontarkan oleh Iblis. La'natullah alaih. Jadi tuan-tuan, disepakati dan dipersetujuilah akan idea yang telah diberi oleh Iblis. Lalu mereka
menghantar wakil-wakil daripada setiap kabilah untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita supaya tuan-tuan tahu ya. Mereka duduklah di rumah sartan kepada rumah Nabi pada malam tersebut. Semua dah siap sedia. Rasulullah pun tahu ya. Bagaimana Rasulullah tahu? Jibril alaihi salam memberitahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ada satu perancangan kumpulan kabilah-kabilah Arab yang berada di Mekah untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pada malam itu Rasulullah mengarahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ini hebatnya tuan-tuan ya. Orang bila ada iman dia sikit pun tak takut. Hebatnya iman ni tuan-tuan, sedikit pun tak takut. Sayyidina Ali tahu harga yang dibayarnya itu harga mati. Sebab dia dah tahu dah duduk keliling tu semua orang datang dengan tekad untuk bunuh Rasulullah. Dia kata, wahai Ali, kau ganti aku tidur tempat aku pada malam ini. Ya? So Sayyidina Ali pun okey, no problem ya Rasulullah, macam tu lah cakapnya. Lepas tu Sayyidina Ali pun tidur. Orang ni minta-minta tengok, oh, ada orang dalam selimut. So dia tak tahu yang bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggantikan tempat tidur baginda itu dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu berlakulah peristiwa yang mana sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum, ayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baca sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah baginda. Apa ayat dia? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Diulang-ulang ayat ni. So ini dapat ke untuk mereka jadi ayat peperangan ya. Mudah sangat. Artinya ayat untuk membutakan mata-mata musuh. Sehingga kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila keluar tu disebut dalam sejarah, baginda Nabi boleh ambil pasir letak atas kepala orang Quraisy. Tak sedar apa. Dia artinya punyalah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ayat yang power, jangan salah faham. Jangan bergantung kepada ayat. Bergantunglah kepada Allah. Ayat itu adalah asbab yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Tetapi yang menjadikan asbab itu menjadi kenyataan adalah Allah. Jangan salah. I'tiqad kita ialah Allah Maha berkuasa, bukan ayat yang berkuasa. Ya. Tapi ini bab lain lah. Kalau dia keluar kan, dia menyentuh lencur lain. Baik. Kita masuk balik, jangan lari jauh sangat. Baik tuan-tuan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tersebut, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Keluar pergi ke mana? Ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Lalu bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke mana? Ke Madinah Munawwarah. Sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ni, dia dah rancang dah. Sebab itu sesuatu yang kita nak buat mesti ada perancangan. Ni perancangan. Macam program yang tuan-tuan nak buat ni. Apa yang mesti tuan-tuan dan puan-puan belajar daripada program ini ialah perancangan untuk mewujudkan program ini. Kalau tak dirancang, tak ada mesyuarat, tak ada muafakat, tak dikenal pasti tempat-tempat mana, tiba-tiba jom kita buat. Jawapannya majlis ni tidak akan jadi macam ni. Hanya sekerat, dua kerat je. Mungkin awang dengan Norman dengan Farouk je ada dekat sini. Orang lain semua tak ada. Contoh artinya jawapannya makan angin je lah. Contoh artinya bila ada permuafakatan, bila ada mesyuarat, ada yang ni artinya ditabelkan, apa ni perancangan ini dibincangkan, jadilah ianya satu perancangan yang baik, lalu dipersepakati dan dilaksanakan. Macam inilah tuan-tuan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita macam mana baginda nak berhijrah. Siapa yang kena tidur tempat baginda, mengambil tempat baginda supaya orang-orang ni tak suspek. Kemudian bila masuk rumah Sayyidina Abu Bakar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masa berhijrah, dia sepatutnya keluar ikut pintu depan pergi ke utara, kerana Madinah adalah di utara. Tahu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ikut belakang, dia keluar ikut selatan. Jalan jauh, ambil jalan jauh. Pelik. Ini strategi, tuan-tuan ya. Kita mesti bijak dalam mengatur strategi. So, di samping itu siapa yang ikut dia? Anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abdullah bin Abu Bakar. Bawa dia punya ternakan, kambing-kambing dia. Ya, semana yang tempat-tempat yang dilalui oleh Rasulullah, yang dilalui oleh ayahnya Abu Bakar, lalu kambing-kambing ni lalu, makin terhapuslah kan kesan-kesan tersebut. Dan bila sampai satu tempat, dia pulang dia punya susu kambing dan beri kepada Rasulullah. Dan Rasulullah dikatakan telah berhenti di Gua Tur.
Ini kalau kita baca dalam sejarah-sejarah menuliskan bersembunyi di Gua Sur. Jadi orang-orang yang sangat sensitif dengan Rasulullah ni, dia tak nak menggunakan perkataan bersembunyi. Kenapa tak nak menggunakan perkataan bersembunyi? Bersembunyi ini menunjukkan kepada takut. Rasulullah SAW tidak ada rasa takut dalam diri baginda. Rasulullah, dia amat yakin dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala atur kepada baginda Nabi. Sangat bergantung kepada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan melindungi baginda. Ini dari segi istilah lah ya. Sebab tu ada setengah orang tak boleh kata bersembunyi. Tapi setengah kitab berkata bersembunyi di Gua Sur. Tak apalah. Yang pentingnya baginda Nabi SAW memilih Gua Sur sebagai destinasi untuk baginda berehat sebelum menyambung perjalanan baginda. Dan di Gua Sur tu ada peristiwa-peristiwa ni, kalau nak tak tahu, bacalah lepas ni, boleh buka share Google, tengok. Ya? Kalau tidak pun, baca sejarah Islam. Kita akan jumpa banyaknya cerita-cerita tentang peristiwa Hijratul Rasul SAW. Ya? Dengan Sayyidatina Asma binti Abu Bakar. Peranan Asma pula yang orang perempuan. Peranannya besar orang perempuan ni. Bagaimana menyediakan makanan yang dibekalkan kepada baginda Nabi SAW dan juga ayahnya. Dan ada seorang lagi, orang yang bukan Islam, namanya Abdullah bin... lupa dah saya nama bapa dia tu. Dia menjadi penunjuk jalan, sebab dia expert jalan pintas. Jalan yang orang tak lalu apa semua. Sebab dia akan lalu jalan orang tak lalu. Akhirnya dia tunjuk jalan sehingga sampai ke Madinah. Baik tuan-tuan. Ini di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum ataupun selepas baginda Nabi SAW berhijrah. Perancangan mestilah teliti. Kita nak buat satu benda, jangan lupa kita merancang dengan baik. Saya nampak Qiyadah Pertama, Persatuan Qiyadah Pertama ini tuan-tuan boleh berkembang atau pergi dengan lebih jauh lagi. Sekarang ni kita sudah ada kekuatan ahli kita yang ramai setiap lepasan daripada pertama menjadi ahli secara tidak langsung. Siapa je keluaran pertama, terus jadi ahli Qiyadah Pertama, yang ada lebih kurang dalam hampir 900 orang dah setiap awal. Jadi itu kekuatan tuan-tuan memiliki kekuatan ahli-ahli yang bagus-bagus, yang telah dilatih, bersiap sedia untuk melaksanakan program-program. Cuma saya nampak Qiyadah Pertama ini, dia mesti memiliki beberapa wings. Wing ni adalah sayap dia. Ya? Di antara sayap-sayap yang mesti ada dalam Qiyadah Pertama ini adalah sayap ekonominya yang kuat. So ini perlu kita kaji dengan teliti, perlu kita duduk sama-sama bincang. Bagaimanakah kita nak mewujudkan satu gagasan untuk kita mengadakan satu wing ataupun satu cabang yang mana boleh mendatangkan hasil kepada Persatuan Pertama ini. Saya amat yakin sekiranya kita develop ahli-ahli kita ni, contohnya Farouk, jadilah orang yang beruang. Tak nak sebut jutawan, takut. Jadi orang yang berduit, orang banyak duit. Ustaz Awang kita, Man dan beberapa orang lagi, ya, di antara tuan-tuan dan perempuan yang memiliki duit yang banyak. Artinya orang senang lah. Saya amat yakin untuk program-program yang seumpama ni sponsor by Farouk, contoh masa tu Farouk sponsornya, mana tidaknya, contohlah dia dah berjaya dengan contoh dia punya projek petegasi dan banyak lagi projek-projek yang boleh kita buat, dan insyaAllah lepas daripada ni mungkin kita boleh bincang sekejap. Baik. Kemudian wing yang kedua saya nampak ialah wing dakwah dan pendidikan. Ini penting. Ini pun walaupun dah ada, tuan-tuan dah ada dah benda ni sebenarnya, tapi kita kena mantapkan lagi supaya keberadaan Qiyadah Pertama itu dapat dirasai. Kalau macam ni dapat rasa lah. Ada aktivitinya, aktiviti dakwahnya, aktiviti membantu masyarakatnya, aktiviti kita turun padang, kita membantu orang, so memberi pendidikan kepada masyarakat, bukan saja di kampung kita buat program di luar. Ini aktiviti wing dakwah ataupun pendidikan. Sangat berperanan. Kemudian yang paling penting sekarang ni, paling penting,
aktiviti untuk memasarkan produk-produk Keadaan Pertama. Apa produk Keadaan Pertama yang tuan-tuan nampak? Bukan saja produk ekonomi itu dia punya pengusaha-pengusaha ataupun usahawan-usahawan dia dah ada cara untuk memasarkannya. Artinya untuk memviralkan Keadaan Pertama ni bagaimana? Ini benda paling penting. Supaya orang tahu sekarang ni Keadaan Pertama bukan saja untuk negeri Pahang. Dia mesti keluar daripada negeri Pahang. Keadaan Pertama ni mesti dikenali di Malaysia. Jadi caranya macam mana kita gunakan media sosial yang ada depan saya ni. Contoh, setiap aktiviti kita, saya tengok sekarang ni yang kuat dengan aktiviti media sosial ini, Ustaz Awang kita dan beberapa orang lagi. Kita perlu ramai orang yang memiliki semangat untuk memviralkan aktiviti. Tak kiralah aktiviti apa yang kita buat, kita kena viralkan. Menampakkan kewujudan kita. Ya, viralkan. Nak buat baik, elok kita viralkan dengan niat bukan nak nunjuk korang. Dengan niat agar apa yang kita buat itu dapat memberi contoh tauladan kepada orang. Ya? Orang kata, macam mana kita nak buat, kita tak tahulah. So, boleh tanya Ustaz Farouk, Ustaz Awang, Ustaz Norman, Ustaz Jaafar yang ada dekat sini, Ustaz Azmi kita, pengantin baru kita. Mana Al-Hafiz kita? Hilang pula. Buat kahwin hilang. Artinya penting untuk kita memviralkan ataupun menggunakan media sosial. Satu, untuk menyampaikan maklumat-maklumat terkini kepada ahli-ahli kita. Semua ahli Keadaan Pertama mesti subscribe dia punya laman web dia, ataupun tak kiralah FB dia ataupun WeChat ke, tak kiralah dia punya IG ke. IG dah faham? Belum kan? Buat IG. Sebab orang-orang muda dia suka IG. So macam Norman Awang ni dia suka kepada FB. Awang suka FB ya. So IG untuk budak-budak muda dia memang suka IG ya. Jadi artinya IG ada, FB ada, and then sekarang ni kita beralih kepada YouTube ya. So YouTube mudah-mudahan dengan menggunakan media sosial yang telah disediakan ini, kita boleh menyemarakkan lagi usaha dakwah. Ya, usaha dakwah yang kita lakukan, menyemarakkan lagi bagaimana untuk kita mengenengahkan peranan yang dimainkan oleh Keadaan Pertama ini. So, bila masyarakat menyedari akan keberadaan kita, barulah artinya banyak-banyak perkara yang kita nak lakukan itu, artinya orang dah tahu dah, oh ni Keadaan Pertama, ini tak ada masalah. Jadi tuan-tuan dan perempuan bila nak buat program macam mana pun orang dah tahu dah, orang dah kenal Keadaan Pertama. Sekarang ni orang tak kenal lagi Keadaan Pertama ni apa. So terpulanglah kepada ahli-ahlinya, ya, kepada ahli-ahlinya bagaimana untuk bergerak cergas untuk memastikan bahawa Keadaan Pertama ini mendapat tempat di hati masyarakat Islam, khususnya di Malaysia ini, dan juga bukan masyarakat Islam. Tuan-tuan, nak buat baik ni jangan untuk orang Islam saja. Orang bukan Islam pun kita kena buat baik. Bukan saja kepada manusia, sesama makhluk Allah kita kena buat baik. Tunjuk akhlak kita dengan orang bukan Islam, supaya mereka terbuka hatinya untuk memeluk agama Islam. Tuan-tuanlah contohnya, tuan-tuanlah modelnya. Janganlah pula Keadaan Pertama akhlaknya buruk. Bila orang kata Keadaan Pertama tu nama je ustaz, tapi dialah yang buat perkara-perkara khurafat. Contoh, dialah membuat maksiat-maksiat besar. Contoh, kita tak nak benda macam tu. Bila label-label macam tu dia labelkan kepada tuan-tuan, jadi Keadaan Pertama yang akan mendapat namanya. Develop nama tuan-tuan, develop nama kita punya jamaah ataupun jam'iyah dalam bahasa Arab, persatuan kita yang dinamakan sebagai Keadaan Pertama ini, supaya ianya memiliki nama yang harum, yang baik di mata masyarakat. Ya, itu harapan saya lah. Jadi walaupun ceramah saya ni, saya selitkan juga harapan saya sebagai orang yang bertanggungjawab, yang mengendalikan persatuan Keadaan Pertama ni, ya. Sebab ianya diletak di bawah Yayasan Pahang, dan Yayasan Pahang bertanggungjawab untuk memastikan supaya tuan-tuan dan perempuan dapat
melaksanakan ataupun menyediakan hala tuju yang baik untuk persatuan yang baik ini. Saya amat berbangga dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dalam hati kecil saya amat berbangga dengan tuan-tuan dan puan-puan kerana ketulusan, keikhlasan tuan-tuan dan puan-puan, semangat juang, ya, semangat yang ada pada diri tuan-tuan, walaupun dalam serba-serbi kekurangan, namun kekurangan itu tidak dijadikan sebagai alasan untuk kita berjuang. Jangan menjadikan kekurangan yang ada pada kita sebagai alasan untuk kita memperjuangkan agama Allah yang suci ini. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah dengan asbab usaha kita yang kerdil, usaha kita yang kecil ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita. Allah Ta'ala pandang kita dengan sebab usaha yang kecil ini, menjadikan asbab kita dikasihi oleh Allah, kita dirahmati oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama dengan kekasihnya baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, istilah hijrah sangat besar. Tadi Ma'al jelaskan hijrah sangat besar. Artinya hijrah ni kalau kita nak bagi, kita boleh kita bagikan kepada dua perkara. Perkara ni saya kongsikan bersama dengan jamaah ataupun dekat masjid. Semalam saya diminta berceramah dekat masjid Pramu. So saya kupas dua perkara ni, iaitu hijrah itu terbagi kepada dua, satu hijrah makaniyah, satu lagi hijrah ma'nawiyah. Hijrah makaniyah, hijrah tempat. Makan maksudnya tempat. Hijrah tempat itu berlaku pada zaman baginda Nabi SAW. Manakala hijrah ma'nawiyah, ma'nawiyah ni maksudnya hijrah dari segi abstrak. Apa maksud hijrah? So itu terbahagi kepada tiga. Pertama, hijrah aqidah. Yang kedua namanya hijrah fikriyah. Yang ketiga namanya hijrah syu'uriyah. Yang keempat namanya hijrah sulukiyah. Yang kelima hijrah, banyak tuan-tuan kalau sebut dia. Ma'nawiyah ini hijrahnya banyak. Sebab itu baginda Nabi SAW bila ditanya kepada baginda Nabi SAW, apakah hijrah yang terbaik? Lalu baginda Nabi SAW beritahu, hijrah yang terbaik itu man hajara ma harramallahu alaih. Al-muhajir man yuhajir ma harramallahu alaih, atau kama qala. Maksudnya lebih kurang, hijrah yang terbaik ataupun definisi hijrah itu yang sebenarnya ialah sesiapa yang berhijrah meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ni banyak. Lalu ulama kupas, cerakinkan dia kepada beberapa perkara macam saya sebutkan tadi. Pertama, dari segi akidah. Tuan-tuan, kita mesti berhijrah dari segi akidah. Akidah yang tidak benar kepada akidah yang sebenar. Terutama dari segi agama. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Allah Ta'ala tak terima selain daripada Islam sebagai agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut lagi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu akan agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian apa lagi ayat yang seterusnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan kepada kamu akan nikmat-nikmatku. Dan ayat yang terakhir itu apa dia? Wa raditu lakumul Islam dinan. Dan aku redalah bagi kamu Islam itu sebagai agama, sebagai cara hidup kamu. Allah Ta'ala hanya reda pada agama Islam sahaja, tuan-tuan. Sebab itulah agama yang sebenar ialah agama Islam yang mendapat keredaan Allah. Agama lain tu Allah Ta'ala tak reda, Allah Ta'ala tidak i'tiraf. Sebab itu perlu kita sebagai da'i, perlu kita sebagai orang yang kasih kepada sesama manusia,
perlu kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Allah Taala utus untuk menyampaikan akidah tauhid, nak beritahu kepada orang ramai bahawa inilah agama yang sebenar. Inilah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena memperjuangkan agama ini agar ianya disebarkan, agar ianya dimartabatkan, agar ianya dianuti oleh seluruh sanak saudara kita, masyarakat Islam kita, tak kiralah Islam, tak Islam, beritahu mereka tentang bagusnya, tentang mengapa kita perlu menganut agama Islam. Kerana hanya agama Islam, agama yang Allah Ta'ala radai. Dan baginda Nabi SAW beritahu kita, apa kata baginda Nabi SAW? Al-Islam ya'alu wa la yu'ala alaih. Islam itu yang tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Sebab itu baginda Nabi SAW sanggup berhijrah demi untuk mempertahankan agama Islam, demi untuk mempertahankan keimanan. Sahabat-sahabat sanggup meninggalkan apa yang dikasihi daripada harta dan juga sanak saudara mereka kerana agama tercinta ini. Inilah roh, inilah semangat. Inilah perkara yang mesti kita selitkan dalam hati kita. Meletakkan Islam, meletakkan iman setinggi-tingginya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam dan iman. Dan kita mesti memperjuangkan dua perkara ini sehinggalah ketitisan darah yang terakhir, sehinggalah ke penghujung nyawa kita. Ini baru betul, penghujung nyawa. Dan kita mohon kepada Allah dengan asbab perjuangan kita ini, Allah redha pada kita. Dan akhir sekali Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dapat menyebut kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada akhir ayat kita. Ya, tuan-tuan, seseorang itu akhir ayat dia adalah bergantung kepada kehidupan dia selama ini. Kalau tuan-tuan hidup dalam memperjuangkan agama Allah, insya-Allah mati tuan-tuan dalam agama Allah. Mati tuan-tuan dengan kalimah La ilaha illallah. Kalau tuan-tuan sibuk dengan selain daripada agama Allah, kita bimbang. Kita mati dengan apa yang kita suka selama hidup kita. Suka menjerat burung, menjerat burung tu lah. Suka main dam, main dam tu lah dekat sakaratul maut. Nampak papandang. Suka apa? Suka main gitar. Tak mudahlah gitarnya, gitar kara ni. Ni untuk pembantu-pembantu penggerak. Walaupun tuan-tuan ada bakat yang dikurniakan oleh Allah untuk main alat muzik, tapi jangan jadikan alat muzik itu sebagai rutin kehidupan yang menyebabkan lalai tuan-tuan daripada Allah. Yang perlu kita kembangkan bukan alat muzik itu, bukan muziknya. Yang perlu kita sampaikan mesej Islam. Gunakan gitar tu untuk menyampaikan mesej Islam, itu betul. Tapi tuan-tuan gunakan gitar tu siap malam rung-reng, tak ada faedahnya. Ini akan menyebabkan kita akan mendapat pahala daripada maksiat yang kita buat. Itu maksiat. Kerana kita membesarkan nafsu kita dengan muzik tersebut. Tak mudahlah mentang-mentang rumah dia radio ataupun sound system yang paling baik, itulah siamalanya. Karaoke. Karok. Mentang-mentang orang puji suara sedap, mentang-mentang karaoke nombor 1 semua, tak ada benda lah. Siamalan karaoke. Tuan-tuan ingat, kalau kita hidup dalam keadaan macam ni, begitulah masa mati kita. Sebab itu kita disuruh selalu ingat pada Allah dengan zikrullah. Sebab itu kalau jangan tinggal tahlil ni, lepas subuh, tahlil lah sikit. Lepas maghrib ke isyak ke, tahlil lah sikit. Supaya ada sentiasa sebut nama Allah. Kalau tidak pun kita rutinkan diri kita sendiri. Kalau supaya jemaah tak buat, kita buatlah sebelum kita tidur tu. Ya? Baik. Jadi sebab itu tuan-tuan, seseorang itu hidup di atas apa yang dia selalu hidup selama ini. Baik. Kalau kita nak mati dalam husnul khatimah, pastikan amal perbuatan kita itu bertepatan. Hidupkan dakwah, hidupkan ta'lim, hidupkan jamaah, hidupkan ingat memperingati antara satu sama lain. Untuk mereka ini kembali dan berpegang kepada agama Islam yang suci ini. Ini tugas tuan-tuan. Sebab itu saya khabar, tugas tuan-tuan tugas yang sangat suci, sangat murni. Tugas penyelia, penyelaras pembangunan insaniah masyarakat orang asli. Ini nama baru kita, penyelaras
Pembangunan Insaniyah Masyarakat Orang Asli, ataupun nama pendek dia, PEPIMA. Betul bang? Merupakan satu tugas yang sangat mulia. Pasal apa? Tugas tuan-tuan mendidik. Tugas tuan-tuan mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah. Tugas tuan-tuan membantu masyarakat orang asli untuk melakukan penghijrahan, ya, berhijrah daripada tak kenal Allah kepada kenal Allah, tak tahu solat kepada tahu solat bagi yang dah Islam, tak tahu baca Quran. Tuan-tuan ajar mereka sehingga mereka mampu untuk membaca Al-Quran. Tak kenal hadis-hadis Rasulullah, tuan-tuan bacakan kepada mereka hadis-hadis Rasulullah. Ini satu pekerjaan yang sangat mulia. Buatlah tuan-tuan, lakukan kerja ini secara istiqamah, sekalipun dengan 1000 rintangan yang akan menghalang jalan tuan-tuan untuk duduk atas jalan ini. Kenapa? Kerana inilah jalan yang ditempuh oleh para rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah jalan yang sangat mulia. Jalan dakwah, jalan mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah, kepada memartabatkan agama Islam yang suci ini. Jadi artinya hijrah dari segi maknawi ini, pertama hijrah dari segi akidah. Hijrah akidah, kita kena memastikan yang dah Islam berpegang dengan akidah yang sebenar, iaitu disebut sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kita kata kita Islam, tapi kita melupakan satu perkara yang besar, iaitu belajar. Tuan-tuan, orang tidak akan tahu dengan sendirinya tanpa belajar. Setelah kita berhijrah, ya, banyak tuan-tuan telah dapat membuka hati, pintu-pintu hati saudara-saudara baru, sehingga mereka ini sanggup, ya, menuturkan ataupun mengucap dua kalimah syahadah, menukar agama lama kepada agama Islam, ya, kerana mereka yakin agama Islam ni agama sebenar. Syabas dan tahniah. Tapi tugas tuan-tuan tak habis. Tuan-tuan mesti mendidik mereka dengan akidah yang sebenar. Ini tugas yang lebih berat, lebih mencabar, untuk memastikan saudara kita yang telah kita syahadahkan itu berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya kata Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kerana dalam agama Islam ni, baginda Nabi SAW beritahu, "Sataftariqu ummati ila salasati was-sab'ina firqatan." Akan berpecah umat aku kepada 73 puak. Hanya satu puak yang selamat. 72 puak lagi itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Apakah puak itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata baginda Nabi SAW? "Ma ana alaihi wa ashabi." Apa yang aku dan para sahabatku berpegang dengan fahaman tersebut. Kalau kita sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita di Nusantara ini berpegang dengan mazhab Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Jadi kita kena faham bagaimanakah kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut, bagaimanakah kaedah Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah ini memperkenalkan atau mengenalkan untuk kita mengenal Allah. Kita belajar asas untuk mengenal Allah itu mengikut metodologi, mengikut kaedah yang telah dilanggan, yang telah diasaskan, yang telah digariskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini semua pembantu penggerak. Tuan-tuan, saya seru kepada tuan-tuan mesti mahir dalam bab akidah. Tuan-tuan dulu kena belajar. Kalau tidak, tuan-tuan nak cakap, nak seru pada orang macam mana? Tuan-tuan mesti mahirkan diri tuan-tuan dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah ni. Cari guru. Kalau macam persatuan ni, ramai lagi yang tak faham, kita buat satu kursus. Kursus untuk memahami akidah Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Ataupun kursus untuk cara kita belajar sifat 20. Itu kaedah untuk kita mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Hukumnya fardu ain. Hukumnya adalah wajib atas setiap Muslim untuk mereka ini kenal. Di sinilah akan menyebabkan iman kita terbina. Iman kita mendapat iman yang sebenar. Hijrah daripada jahil kepada berilmu. Nak dapat ilmu, mestilah dengan belajar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia menggariskan kepada kita 7 rintangan
untuk orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Tuan-tuan akan tempuh 7 rintangan ini, baru tuan-tuan selamat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat sampai kepada Allah itu maksudnya selamat sampai kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa 7 perkara tersebut? Yang pertama yang digariskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin ialah ilmu dan ma'rifat. Wajib ada ilmu, wajib ada ma'rifat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Ghazali dalam kitabnya yang banyak mengungkapkan satu kata-kata yang masyhur. Apa kata-kata masyhur Imam Ghazali itu? La tasahhu al-ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud. Ini satu kata-kata yang sangat berat, tuan-tuan. La tasahhu al-ibadah, tak sah ibadat seseorang itu illa, melainkan bi ma'rifatil ma'bud, dia kenal Tuhan yang dia sembah. Jadi untuk kenal Tuhan yang kita sembah, syarat dia apa? Belajar. Kaedahnya apa? Kaedah yang ditunjukkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. 13 kaedah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ditambah lagi 7 oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang dinamakan sebagai mengaji sifat 20. Inilah kaedah ulama-ulama yang berada di dunia Islam, khususnya di Nusantara ini, memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tak belajar kaedah ini, kita masih lagi dikatakan belum kenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Kerana ini adalah asas. Tauhid ini, tauhid asas. Tauhid terbagi kepada 2. Satu tauhid asas, melalui kaedah sifat 20. Satu lagi tauhid zauqi. Ini tauhid tinggi. Bila tuan-tuan beramal, tuan-tuan sudah ada tauhid yang lengkap, beramal dengan syariat baginda Nabi SAW, istiqamah, berjuang menjadi di jalan Allah, lalu Allah Ta'ala akan menaikkan martabat tuan-tuan, lalu dikurniakan satu lagi tauhid yang dinamakan tauhid zauqiyah, tauhid rasa, tauhid syuhudiyah, syuhud, menyaksikan Allah. Ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini tauhid yang kedua ini kurniaan Allah. Tapi tuan-tuan mesti settle dulu bab tauhid yang pertama ni wajib, hukum dia wajib ain. Fardu ain kita belajar bab asas tentang rukun iman. Ya. Dalam rukun iman ni apa perkara yang paling payah? Bab qada dan qadar. Ini kena belajar. Kalau tak belajar tuan-tuan tak akan faham. Sebab bab qada dan qadar inilah yang memecahkan ramai firak-firak yang lain kepada selain daripada pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kerana berselisihan tentang af'alul ibad, af'alullah dan af'alul ibad, menyebabkan lahirnya firak yang dinamakan Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Ada yang pergi kepada Jahmiyah, ada yang pergi kepada Murji'ah, ada yang pergi kepada Syiah, Khawarij, Batiniyah, yang pergi kepada sekarang ni pluralisme. Sekarang ni banyaklah idea-idea Islam yang lebih banyak. Yang mana kalau kita tak belajar tentang akidah kita, kita akan terjerumus. Kita akan terperangkap dengan ideologi-ideologi yang menyesatkan ini. Jadi tuan-tuan wajib. Ini saya serulah kepada kepimpinan Qiyadah pertama supaya mengadakan satu seminar, satu kursus, ataupun di setiap perkampungan tuan-tuan ada, jemput ulama-ulama, jemput ilmuwan-ilmuwan yang boleh mengupas tentang bagaimana untuk kita mengenali Allah melalui kaedah Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah ataupun sifat 20. Kena belajar, wajib belajar. Ya. Dari segi syariat, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sudah belajar semasa di pertama dulu. Al-Fadhil Ustaz Razi ada di sini. Selama 3-4 tahun di pertama, telah diterapkan bagaimana untuk kita beramal dengan amalan yang telah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita ni dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita sedikit banyak kita dah belajar. Tapi dalam bab akidah, kerana ini satu bab yang susah, jangan kita take for granted. Artinya kalau kita take for granted, benda ni akan menyebabkan kita akan bermasalah nanti di akhir. Sebab bila tak sah akidah, tuan-tuan buat amal banyak mana pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ingat Syiah, tuan-tuan ingat Jabariyah, Qadariyah ni cikan-cikan, mereka adalah ilmuwan Islam. Mereka adalah ulama-ulama yang hebat. Tetapi mengapa mereka boleh tersalah dari segi jalan yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kerana salah dari segi memahami akan ilmu-ilmu yang telah dipersepakati oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Sebab tu saya beritahu, untuk hijrah
mestilah berlandaskan kepada ilmu. Hijrah yang pertama yang mesti tuan-tuan pegang ialah hijrah daripada kejahilan kepada ilmu. Inilah hijrah yang paling utama. Dan inilah yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Minhajul Abidin. Settle dulu tentang ilmu dan ma'rifah kita kepada Allah. Kemudian baru naik kepada tahap yang kedua, iaitu taubat. Lepas tu mengenal godaan-godaan dunia, syaitan, ya, mengenal khawatir khair, khawatir diterang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi satu lagi, selain daripada akidah, belajar bab tasawuf. Ya, belajar bab tasawuf. Belajar ambil kitab Minhajul Abidin. Kerana kitab Minhajul Abidin ni di antara kitab ataupun karya Imam Ghazali yang terakhir sebelum beliau wafat, sebelum beliau dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situlah artinya mutiara-mutiara ataupun hikmah-hikmah yang tersembunyi yang Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala letakkan, kumpulkan dalam kitabnya. Artinya Minhajul Abidin maksudnya jalan untuk orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Minhaj ini maksudnya satu sistem, ya, satu sistem ataupun satu kaedah bagi orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di sana ada disebut salik, apa itu tuan-tuan belajarlah, ya. Kalau tak belajar kita tak tahu benda ni, ya. Baik. Jadi ada kan kuliah-kuliah agama yang mana cari ilmuwan-ilmuwan yang mampu untuk membicarakan ilmu-ilmu yang seumpama ini. Bukan tak elok kita belajar benda-benda yang lain. Taranum tu bagus, ya, belajar berzanji bagus, ya. Tapi ini asas fardu ain. Apakah ilmu fardu ain yang wajib kita belajar? Yang pertama sekali, ilmu akidah. Mesti kita settle ni. Kemudian ilmu fiqh. Bagaimana kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiganya ilmu tasawuf. Rukun iman diterjemahkan sebagai ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin. Rukun Islam ilmunya diterjemahkan sebagai ilmu syariah ataupun ilmu fiqh. Dan rukun ihsan. 3 rukun ini wajib. Dan ilmunya diterjemahkan sebagai ilmu tasawuf ataupun ilmu hati ataupun ilmu sir. Dan macam-macam lah namanya, ada banyak namanya, ya. Wajib bagi kita mendalami, mengetahui perkara-perkara yang seumpama ini. Boleh lagi ke nak makan dah? Alhamdulillah, ya. Kita undi, ya. Siapa nak saya teruskan ceramah angkat tangan. Siapa tak nak teruskan ceramah turun tangan. Siapa yang kata saya sudah Ustaz, kami letih lah, kami nak makan pula, angkat tangan. Oh, semua tak berani angkat tangan. Noman dia seorang je, lain semua menentang awak mana. Semua lain semua tak angkat tangan, Noman seorang je, ya. Jadi oleh kerana menghormati pandangan Ustaz Noman kita, buat dia ni, dia seorang yang berbelas kasihan. Ya, saya tahu tuan-tuan ni segan nak angkat. Sebenarnya tuan-tuan nak suruh saya berhenti, ya. Atau oleh kerana tuan-tuan malu, Noman dia orang yang mempunyai hati yang cekar untuk mengatakan tidak kepada saya. Mesti Ustaz kena berhenti sebab kami nak makan, Ustaz. Kami letih dah berenang tadi. Ustaz sudah-sudahlah ceramahnya. Ceramah tu lain masa boleh, ya. Kami lain masa bersedia lagi dengar ceramah Ustaz tu. Bukan nak selesaikan pada malam ini seluruhnya. InsyaAllah lah, menghormati pandangan Noman yang seorang. Walaupun semua orang menentang Noman, saya bersetuju dengan Noman untuk saya memberhentikan ceramah ataupun ceramah pendek saya berkenaan dengan ma'al hijrah pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita lakukan ini untuk perjuangan kita memartabatkan Islam, untuk meninggikan agama Allah ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diletakkan dalam lipatan amal kita sebagai amal soleh yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, cukup setakat itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada jawatan kuasa kembara Mahabbah kerana menjemput saya pada malam ini untuk sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk program yang seterusnya saya doakan agar program yang akan tuan-tuan laksanakan pada besok dan lusa akan mendapat kesannya, meninggalkan kesannya di hati masyarakat orang asli yang mana kampung-kampung yang tuan-tuan dan puan-puan akan ziarahi ini akan
dipermudahkan urusan tuan-tuan di sana. Mudah-mudahan ada cahaya hidayah, ada cahaya petunjuk, ada hati-hati yang terbuka untuk memeluk agama yang suci ini, untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang mereka buat, untuk meninggalkan kelalaian-kelalaian yang mereka buat, untuk kembali bertaubat sebagai Muslim, mukmin dan seterusnya diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun dan maaf kiranya dalam penyampaian saya tadi ada tersalah, tersilap, terkurang, maklumlah. Bidah tidak betulang, ya man. Dia bercakap sedap je. Dia rasa orang sedap lah dengar dia. Rupanya banyak salah yang saya lakukan. Maaf daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.